A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'ulahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat kurnia serta dengan kasih sayangnya dapat lagi pada pagi ini kita bersama-sama secara live, secara langsung untuk kita sambung topik perbincangan kita daripada episod semalam. Mukadimahnya, hari ini kita akan kemaskan sedikit sebanyak tentang perbincangan tentang mengenal kitab. Tetapi fokus pada tajuk pendidikan anak, macam mana kita nak anak kita ini kita ajar dan kenalkan mereka dengan kitab. Dan topik ini insya-Allah dalam hari Sabtu nanti kita akan kemaskan lagi perbincangan ni. Kita akan nampakkan dengan lebih jelas macam mana nak kita memperkenalkan anak-anak kita dengan topik kitab ini sahaja. Apa beza kitab, apa beza Quran, apa itu yang mereka kena tahu tentang kitab-kitab terdahulu, dan insyaAllah ini semua adalah sesuatu yang wajib sebenarnya sebagai ibu dan bapa kita kena tahu. Okey, kita ucapkan dulu terima kasih kepada Abang Harun, kepada Maziah, kepada Kak Noliza, Abang Suhaimi daripada Singapura, Kak Siti Fauziah, okey, Kak Poji kita, Nurul Huda daripada Baling rasanya, khabar baik Alhamdulillah. Kemudian Kak Arfa, and then Hizami kita pun ada join sekali hari ini, clear dari Ceras bersama isteri tersayang hendaknya. And then kita ada Umi Hafsah. Terima kasih kepada semua yang dah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah saya jawab salam secara keseluruhan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan pagi ini kita diberikan kelapangan dan insya-Allah untuk kita sama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah dengan lebih jelas, dengan lebih mendapatkan manfaat bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita kembali semula kepada pegangan akidah agama yang sebenar-benar dalam bentuk kefahaman. Bukan lagi ikut-ikutan, bukan lagi sekadar menerima risalah ini melalui kita sebagai ibu dan bapa, kemudian disambung ke sekolah hanya melalui satu sistem pendidikan yang formal, tetapi lebih kepada menjadi exam orientation, lebih kepada hanya menjawab soalan-soalan itu dengan tujuan untuk lulus periksa, dengan tujuan untuk dapat kredit, dengan tujuan untuk mendapat tauliah, dapat satu ijazah. Kita tak nak. Kalau boleh, biarlah kita mendidik anak kita dengan harapan mereka ini jadi orang-orang yang betul-betul memahami kenapa mereka ni dilahirkan Islam, untuk apa mereka ni dilahirkan sebagai seorang Islam, dan bagaimana pula kita ni nak mendidik mereka memahami apakah tanggungjawab dan kerja buat mereka sebagai seorang Muslim. Itu adalah amanah yang kita semua sebagai ibu dan bapa wajib tahu. Kita dulu kena tahu sebelum kita nak sampaikan kepada anak-anak, dan kita dulu yang kena faham sebelum kita nak memahamkan anak-anak. Ini adalah satu benda yang kita kena sama-sama duduk sama dengan isteri terutamanya. Kalau seorang bapa duduk dengan isteri, ni kena cari jalan ni. Adakah kita sebenar-benar sebagai ibu dan bapa memahami hakikat kita sebagai seorang Muslim, ataupun kita sendiri pun tak jelas lagi, kita sendiri pun tak tahu lagi, kita sendiri pun banyak lompong kosong yang kita tidak memahami agama kita sendiri. Jadi banyak benda yang kita kena muhasabah, banyak benda yang kita kena perbaiki, banyak benda yang kita kena cari jalan bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kembali kepada Allah. Ni apa Kak Noliza ni, mata rabun baca. Okey, rakan-rakan yang dah bersara. Okey, insya-Allah. Jadi ibu dan bapa kita tak akan bersara selagi tak dipanggil ajal. So kita hanya akan menyelesaikan tanggungjawab dan amanah kita sebagai seorang ibu dan bapa once kita dipanggil Allah untuk menghadap. Waktu itulah kita nak membawa pulang hasil kerja buat kita sebagai seorang ibu dan bapa yang diamanahkan, terutamanya untuk menguruskan urusan anak-anak di muka bumi ni. Allah bagi kita pinjaman,
Allah bagi kita pinjam nyawa, Allah bagi kita pinjam masa, Allah bagi kita pinjam jasad, Allah bagi kita pinjaman dalam bentuk anak, isteri, harta, kemewahan, rezeki yang Allah berikan itu, semuanya ada timbang taranya, ada timbal baliknya yang kita kena tunjukkan hasilnya kepada Allah nanti. Mudah-mudahan kita akan diberi keperluan yang sesuai dengan apa yang Allah izinkan, insya-Allah. Ada banyak benda yang kita minta, tapi tak semuanya kita dapat. Ada banyak benda yang kita nak, tetapi lebih penting Allah utamakan apa yang kita perlu berbanding apa yang kita hendak. Jadi, mudah-mudahan dengan usia yang kita sekarang ni, kalau saya 37 dah nak ngejak 38, dah rasa tua dah ni, kan? Di usia begini, kita dah mula memikirkan apa contribution kita pula kepada agama. Dah masuk fasa umur 30 lebih, nak masuk 40-an ni, dia dah mula memikirkan apa contribution kita dah beri kepada Islam. Apa sumbangan kita yang kita telah letakkan Islam ini betul-betul berada di tempat yang tertinggi untuk dimertabatkan, untuk dilihat sebagai satu agama yang memberikan kita ini satu nikmat kepuasan kita hidup sebagai hamba dan kita mampu untuk mensejahterakan pula orang lain. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi adakah kita hari ini sudah boleh meletakkan diri kita sebagai orang yang telah memberi manfaat kepada orang lain, ataupun sebenarnya kita hari ini menjadi beban kepada orang lain? Biarlah kita ni mati dalam keadaan kita meninggalkan satu nama yang diingati sebagai orang yang telah pun berkhidmat sepanjang hidupnya untuk agama, memberi manfaat kepada manusia. Ataupun adakah kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita meninggalkan sisi yang tidak baik, yang telah pun meletakkan nama kita diingati tetapi sebagai satu sempadan dan tauladan. Bila disebut sempadan dan tauladan ni, maksudnya kisah-kisah kita ini akan diceritakan sebagai satu panduan supaya kita menjadi orang yang menunjukkan uswah yang baik atau kita menunjukkan contoh yang buruk. So kita kena sama-sama muhasabah dekat sini. Sebab dalam Quran tidak banyak yang kita boleh tolak mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah satu buku rujukan sejarah yang sangat-sangat rapat dengan kita, dekat dengan kita. Dia memberikan kita banyak input, terutamanya tentang bagaimana manusia-manusia terdahulu mencari jalan untuk menampakkan pengabdian mereka kepada Allah. Daripada Nabi-Nabi terdahulu, bermula daripada Adam, penciptaan manusia pertama yang Allah letakkan sebagai seorang khalifah, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab itu disempurnakan untuk dijadikan panduan dan pedoman kepada kita sebagai umat akhir zaman. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita mengenali kitab tersebut? Berapa ramai daripada kalangan kita ini mengetahui dan memahami intipati dan isi kitab tersebut? Berapa ramai daripada kalangan kita betul-betul tahu bagaimana hendak membaca kitab tersebut sebagai satu panduan, sebagai satu bentuk sumber ilmu yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. So, ilmu yang ada dalam Quran itu adalah ilmu yang Allah redha. Pertama sekali kita kena ingat, ilmu yang Allah redai. Ilmu yang Allah redha, ilmu yang Allah bekalkan kepada kita, semua ni tak kira lah sebenarnya kitab ni bukan tujuan untuk kita sahaja. Kitab ini untuk merahmatkan seluruh alam. Dan jadi bila kitab ini diberikan kepada orang-orang yang mengakui Islam, mereka ini automatik mengangkat diri mereka sebagai orang yang beriman. Dia beriman dengan apa? Dia beriman dengan kitab. Orang Islam, salah satu daripada rukunnya adalah beriman dengan kitab. So tetapi kalau kata kita menjadi orang Islam, kita sendiri tidak kenal kitab kita, kita sendiri tidak memahami kitab kita, kita sendiri tidak meyakini kitab kita, so bagaimana kita nak kata kita beriman dengan kitab? Ni a big question mark yang kita kena tanya, kena soal diri kita, kena persoalkan siapa kita yang dah lama dah duduk dalam kerangka agama Islam, tapi malangnya kebanyakan daripada kita masih lagi lemah, tidak memahami, tidak mengetahui, dan paling teruk langsung tak nak ambil tahu isi kandungan kitab. Ni daripada kita kecil sampailah kita besar. Daripada kita kecil sampailah kita dewasa. Sampai kita dah berumah tangga. Sampailah kita dah beranak pinak. Berapa ramai daripada kalangan kita ini benar-benar memahami
intipati dan isi kandungan Al-Quran itu sebagai satu sumber rujukan. Bila disebut sebagai rujukan, maksudnya kita ada masalah. Kita akan kembali semula meneliti ayat-ayat Allah untuk menjadi satu panduan kepada kita keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Kebanyakan kita hari ini, kita baca Al-Quran. Kita baca Arabnya saja, tapi kebanyakan kita pun tidak memahami macam mana kita nak merujuk Al-Quran itu sebagai satu panduan. Contoh, praktikal kami di RPWP. Setiap kali kita menghadapi satu situasi di mana kita ada dilema dalam isu pendidikan anak-anak contohnya. So, pendidikan yang kita sampaikan pada anak-anak kita tidak akan lari daripada rules dan guidance yang ada, boundaries and limitation yang Allah dah tunjukkan dalam Al-Quran. So, dia tak boleh lari. Dia tak akan keluar. So, bila kita ada satu isu yang melibatkan anak-anak, pasti kita akan kembali semula melihat dan merujuk reference yang ada dalam Al-Quran. So, di situ akan ada jawapan. Contoh, dalam cerita tentang rumah tangga, kita tak boleh lari daripada isu musyawarah. Konsep yang paling besar sekali yang ada dalam rumah tangga yang ramai daripada kalangan kita ini terlepas pandang adalah konsep musyawarah. Apabila berlaku perselisihan di antara mereka, Allah kata, maka duduklah untuk bermusyawarat. So, sistem syura, satu daripada sistem yang kebanyakan kita daripada kalangan ibu dan bapa terlepas pandang adalah dalam meletakkan syura itu sebagai satu daripada kepentingan yang nak dilaksanakan dalam sebuah institusi rumah tangga. Syura. Itu dulu yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Dalam syura itulah, ni kalau bahasa tingginya, larasnya dipanggil syura mesyuarat. Tapi dalam bahasa mudah, untuk kita dalam daily life kita, syura itu boleh jadi satu situasi kita dan isteri duduk bersembang atas katil, pillow talk pun boleh jadi syura. Bahasa mudah. Dengan anak-anak ni duduk atas katil ramai-ramai dengan anak-anak kita, bukanlah kata nak kena mesti buka meja, duduk sembang, ada mikrofon, habis mesyuarat, lepas tu kena ada karipap apa semua. Itu terlalu organize seperti sebuah organisasi. Kita nak kalau boleh bendanya santai. Tapi dalam santai itu kita ada satu benda penting yang kita boleh lihat. Ikut pada usia anak. Bila anak dah mula matang, then mungkin kita boleh buat secara formality. Duduk dalam satu rounding, kan, halaqah. Di situ kita boleh tanya kesan dan pesan. Kita boleh minta pandangan apa semua. Dan di situ juga adalah ruang untuk kita menyampaikan dakwah, seruan. Dakwah, kalau kadang kita sembang dakwah ni, mak bapak ni dengar dakwah saja, wish, dia dah bunyi macam, oi, besarnya benda ni, susahnya nak buat. Okey, kita jangan panggil dakwah. Kita panggil lah ini adalah satu, orang kata luahan hati ke hati. Alright. So, luahan hati ke hati ni, yang kita nak ambil sebagai satu jalan. Macam mana kita nak memperkenalkan anak-anak kita ni dengan bahasa yang lebih mudah. Okey. Anak kena kenal kitab. Kitab yang kita nak ajar kepada anak kita ni bukan kitab yang kita sekadar ajar mereka membaca bahasa Arab semata-mata. So, di sini ada beberapa poin yang kita kena kenal tentang kitab. Apa yang dimaksudkan dengan kitab? Okey. So, dalam surah 5 ayat 78, Allah nampakkan, dan di antara mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Allah kata. So, siapa yang buta huruf itu? So, kita kena kenal dulu. Siapakah golongan yang buta huruf? Buta huruf pada zaman kita, kita meletakkan orang-orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Itu dari segi definisi zaman kita. Tetapi daripada segi definisi Allah, Allah menampakkan di antara orang-orang yang tidak mengenali kitab itu, mereka ini orang yang buta huruf, di mana mereka bersangka-sangka dengan kitab tersebut dan mereka ini kebanyakannya berangan-angan dengan apa yang mereka ada di tangan mereka. So, kitabnya ada di tangan kita, tetapi mereka tak kenal kitab itu. Itulah tanda buta huruf. Dan dengan kitab tersebut, mereka jadi orang yang bersangka-sangka. Rasa-rasa tahu, tapi sebenarnya tak tahu. Kan? Tanya Quran, oh tahu Quran. Tahu Quran, tanya Quran tu apa? Oh, ni petunjuk. Al-Quran ini adalah satu panduan daripada Allah. Al-Quran tu apa? Oh, ini kalamullah. Masing-masing boleh menjawab apa itu Quran. Tapi bila ditanya dengan lebih mendalam,
Adakah kita memahami intipati Quran? Ramai daripada kalangan kita tak boleh nak jawab. Boleh tahu 2-3 benda, tetapi kebanyakan kita tak mengetahui. Kebanyakan kita adalah orang-orang yang buta huruf. Reti baca bahasa Arabnya, tetapi tidak tahu maknanya. Yang ini ramai. Di situlah persangkaan itu berlaku. Persangkaan itu menjadikan kita ni orang yang taklid. Taklid ni orang yang hanya mengikut. Ikut saja apa orang cakap. Ikut dulu apa orang buat. Ikut dan kebanyakan kita hanyalah jadi orang yang mengikuti dengan persangkaan. Itu terkait dengan surah 10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka ini ikut dalam keadaan bersangka-sangka. Dan bersangka-sangka itu langsung tidak memberi keuntungan dan manfaat kepada kita. Sebenarnya Allah bercakap macam tu. So kalau tengok daripada surah 278, kena relate dengan surah 10 ayat 36. Kerana dia melibatkan persangkaan. Persangkaan itu Allah kata langsung tidak memberikan kita keuntungan. Untuk melawan hak. Sangka-sangka nak kita relatekan dengan yang hak. Sangka-sangka yang nak kita identify macam mana kita nak tahu apa beza yang hak, apa yang menampakkan satu benda yang sangka-sangka. Okay, so 10.36. So Allah suruh kita ikut dengan ilmu. Tu ayat 17.36. Wala taghfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Okay. Testing. Okay, terima kasih kepada yang memberitahu. Okay, sebenarnya suara bukan tak ada tadi, saya yang diam. Okay, bila ada yang beritahu tak ada suara tu, terus kita diam sekejap, kita betulkan mic. Okay, saya harap keadaan dah kembali normal, suara dah ada. Okay, baik. Ayat 17.36, okey, tu Umi Hafsah dah letakkan. Okey, saya kongsi dulu ayat-ayat ini, nanti kita akan bagi dia punya relation. Okey, macam mana keterkaitan yang macam mana kita nak relatekan satu persatu supaya kita jelas macam mana kita nak membaca ayat ini dan kita mengenalkan anak-anak kita dengan kitab. Okey, kita kena buka kitab kita. Saya buka kitab saya lah sekarang ni. Kitab saya tak lain dan tak bukan, kita buka nota lah. Okey, apa benda yang kita nak kena faham dan apa benda yang kita nak kena jelas? Kalau kata kita nak sembang dengan anak-anak, kadang-kadang anak-anak kita ni, kita nak kena definisi anak yang umur berapa tahun yang kita nak kena ajar. Anak yang umur berapa tahun yang kita nak kena bagi dia orang faham. Anak yang sekitar umur berapa yang mereka ini mesti jadi anak yang bukan sekadar mereka yang memahami isi kandungan kitab, tapi dalam masa yang sama juga, mereka ini adalah anak-anak yang tahu macam mana nak membaca Al-Quran. Kalau kata kita ajar anak kita, ajar Al-Quran, adakah kita sekadar nak jadikan dia orang ini anak-anak yang orang kata ikut apa yang kita faham, sekadar kita jadi orang yang mengikuti kefahaman nenek moyang. So kita tak nak, kita kalau boleh kita nak putuskan satu rantaian. Biarlah kita mula jadi satu umat yang mula celik, bukan lagi buta tetapi dah celik. Dah jadi umat yang dah jelas apa tanggungjawab kita, apa kita punya
peranan, apa kita punya fungsi, apa kita punya amanah dan tanggungjawab, apa kita punya perjalanan yang sepatutnya kita sebagai seorang Islam pakat tahu, dan bagaimana untuk kita jadi orang-orang yang committed dengan jalan tersebut. Okey. So saya tunjuk siap-siaplah. Okey, nampak So tadi kita ada buka daripada surah 5 ayat 78. So 578, daripada sini Allah bagi tahu kita ni adalah orang yang buta huruf. So kena check anak-anak kita. Bukan mereka ni tak tahu baca Quran, mereka tahu baca Quran, lancar membaca Quran, pandai mengalunkan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi adakah mereka memahami? So soalan dia yang penting adalah memahami. Okey, di situ Allah nampakkan tidak kenal kitab. Okey. Dia seronok pula bila menulis macam ni. Pertama, tak kenal kitab. Kedua, bersangka-sangka. Sebenarnya kelas ni dah banyak kali dah kita ulang ayat ni. Tapi itulah kita sentiasa kena diulang-ulang. Dan kemudian berangan. Itu ayat 578. Okey. So daripada 578 ni, kita nak kena buat apa ni? Yang ni yang kita nak kena putuskan. Putuskan umat yang tak faham, tak kenal, tak tahu apa itu kitab. So kita tengok dalam surah 42, 52. Yang ni dia akan relatekan dengan ayat-ayat sebelum ni. Allah kata dalam 42, 52, Allah kata wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami telah wahyukan kepada kamu perintah kami. Wahyukan satu roh. Pada 40, 52 ni dinampakkan tentang roh. Roh daripada min amrina. Apa tu min amrina? Maksudnya dari perintah kami. So siapa yang ada buka surah 40-52, kita akan tengok 40-52 dia terkait dengan dan demikianlah kami wahyukan. Bila Allah cakap wahyukan, di sini adalah perintah untuk menghidupkan. Bukan Allah saja-saja bagi kita wahyu. Okey? Surah 40-52 tu Allah bagi kat kita ayat untuk kita jadi manusia yang hidup dengan perintah. Menghidupkan apa? Menghidupkan perintah. Sebelum itu Allah kata kamu tidak kenal apa itu kitab. Allah kata sebelum itu kamu tidak kenal apa itu kitab. Sebelum itu engkau tidak tahu apakah itu kitab dan apakah itu iman. So Allah persoalkan kat kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu roh daripada perintah kami. So Allah bagi kat kita perintah, Allah bagi kat kita satu wahyu ni, semua ni perintah ni bukan sikit. Allah perintah sebanyak 36 ayat. Ada 6 ayat-ayat perintah ni yang Allah berikan khususnya hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tu Allah cakap itu. Allah kata apa? Tetapi kami jadikan Quran itu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi may yasha min ibadina. Dan kami jadikan Al-Quran itu sebagai satu cahaya
Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. So proses dia, Allah cakap, sekarang ni daripada 42-52, saya tulis lagi sekali supaya kita nampak. Allah cakap, kita ini tak kenal kitab, kita ni tak kenal iman. Itu proses dia. Kalau kita tengok rukun iman, pertama, percaya kepada siapa? Allah. Percaya kepada malaikat. Percaya kepada kitab. Percaya kepada Rasul. Percaya kepada qada dan qadar. Dan kemudian percaya kepada hari kiamat. So, bila percaya ni, ada 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kitab ini duduk dalam perkara yang ketiga. So, satu benda yang kita gugur dekat sini. So, bila Allah kata kita tak kenal apa itu kitab. Kan? Allah kata kita tak kenal kitab. So, bila kita tak kenal kitab ni, apa yang kurang kat sini? Maka satu daripada rukun iman ini dah jadi gugur. Macam mana kita nak menjawab ni? Satu benda yang kita kena tahu, kan, once bila kita tak kenal Allah, kita mungkin kata kita kenal Allah, tapi nak kenal Allah tu daripada mana? Nak kenal Allah semuanya daripada kitab. Nak kenal malaikat, malaikat pun kita kenal daripada kitab. Cerita tentang rasul-rasul, semua 25 rasul ada dalam kitab. Qada dan qadar, kat mana lagi yang kita boleh dapat jawapan tentang qada dan qadar melainkan semuanya daripada kitab. Dan hari kiamat, dekat mana kita nak dapatkan cerita tentang hari kiamat? Tidak lain dan tidak bukan kalau semua itu hanya akan dikongsikan daripada kitab. So, kalau kita sendiri tak kenal kitab, kita sendiri tak reti nak membaca kitab, kita sendiri tidak memahami intipati kitab, so automatically kita akan menjadi orang yang gugur salah satu daripada rukun iman. So anak-anak kita hari ini, adakah mereka kenal apa itu kitab? So tanya soalan dulu dekat diri sendiri. Adakah kita pun sebagai ibu dan bapa, adakah kita kenal apa itu kitab? Sebab Allah dah sebut dah, kami akan memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. So kalau kata kita pun tak kenal kitab, macam mana kita nak bimbing anak-anak kita, kita nak bimbing isteri kita kepada jalan yang lurus? So daripada sudut, kalau kita tengok percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, qada, qadar dan kiamat, kuncinya ada pada kitab tadi. Kita nak kenal Allah, kita terpaksa refer kepada kitab. So kalau kata kita ni jadi manusia yang tidak kenal kitab, as good as buta huruf. So sekarang ni anak tadi adalah anak yang buta huruf. Tapi takkan anak saja. Bagaimana dengan ibunya? Bagaimana dengan bapaknya? So kena tanya soalan ni. Kena persoalkan diri kita. Kena masing-masing muhasabah. Sejauh mana kita mengenali kitab itu dalam bentuk yang betul-betul menjelaskan. Mampu untuk memberikan kita kefahaman. Mampu untuk memberikan kita satu indikator. Kita ni orang yang beriman ataupun kita ni orang yang bersangka-sangka. Ataupun kita ni orang yang berangan-angan dengan Al-Quran. Jadi orang yang hanya mendapat Al-Quran daripada ibu dan bapa kita, daripada nenek moyang kita, tapi hujungnya kita jadi orang yang hanya mengikuti persangkaan mereka. So daripada sini, question mark kita pada surah 2170. Ayat 2170 ini menjelaskan pula bagaimana
kita dengan nenek moyang kita. So apa yang kita sedang bawa ini, apa yang sedang saya sampaikan ini, apa yang cuba saya masukkan ke dalam pemikiran kita sebagai ibu dan bapa ini adalah untuk kita keluar daripada kefahaman nenek moyang. Nenek moyang kita, dia akan suruh kita baca Quran. Tak faham pun tak apa. So, dia kata apa? Baca Quran. Tak faham pun tak apa. Ini yang kita pegang daripada kecil. Baca Quran tak faham pun tak apa. Di situ yang penting adalah pahala. So di situ kita kena tanya diri kita, apa tu maksud pahala? Dalam Quran dipanggil ajron. Ajron ini dimaksudkan sebagai ganjaran. Ini adalah ganjaran. Ganjaran yang kita akan dapat. Sebenarnya, ganjaran yang kita kena cerita dekat anak-anak kita sekarang ni, apa ganjaran apabila dia membaca Al-Quran? Anak kita mungkin tak faham. Anak kita mungkin tak tahu. Anak kita ni, kita daripada kecil lagi kita suruh dia baca Quran. Tahu? Kita suruh anak kita baca Quran. Baca Quran. Yang inilah yang akan menyebabkan kita akan selamat daripada siksa api neraka. Inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kubur nanti. Inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjadi cahaya kita dalam kubur nanti. Teman kepada kita dalam kubur nanti. So, ini adalah benda yang kita akan bagi tahu anak kita. Mereka akan hidup dalam keadaan mengharapkan ganjaran dalam bentuk pahala. Sedangkan ganjaran untuk orang yang membaca Quran ini, Nabi dapat wahyu adalah satu perintah untuk dilaksanakan. Okey. Cara Nabi mendapat perintah daripada Quran itu dan cara kita mendapat Al-Quran itu dalam bentuk nenek moyang kita sangat jauh bezanya. Nabi dapat Quran, Nabi kena kerjakan Quran. Kita dapat Quran, baca saja. Jadi, fahaman kita tentang mengamalkan Quran itu dah jauh. Kita dipisahkan. Sekularisme memisahkan kita. Sains dan agama itu dipisahkan. Tetapi sebenarnya, kedua-dua itu sangat penting. Sains dan agama tak boleh dipisahkan. Benda itu adalah sesuatu yang sangat-sangat ada hubung kait yang rapat. Sains dan agama kedua-duanya mampu untuk menjadikan kita ni sebagai orang yang mampu membaca tanda-tanda bagaimana untuk kita merahmatkan dunia ini dengan ilmu yang Allah nak bagi melalui kitabnya. Ni situasi kita. Situasi kita dan apabila kita dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Tapi mereka jawab apa? Mereka jawab, tidak. Kami ikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. So sekarang ni, bila Nabi Muhammad dapat pun, Nabi nak bawa benda ni kepada Islam yang sebenar. Tahu? Islam yang sebenar ni bukan sesuatu yang retorik. Islam yang sebenar ni adalah Islam yang mampu untuk membangkitkan jiwa kita, tahu asal usul kejadian dan kenapa kita dicipta dan untuk apa kita dicipta, kepada siapa kita nak kena berkhidmat, kepada Allah bukan kepada manusia. Kerana kita hari ini duduk dalam satu sistem yang memperhambakan manusia. Kan? Kita kata hamba dah tak ada dah sama sekarang. Betul, hamba secara hakikatnya sudah tidak ada. Tetapi sistem yang memperhambakan manusia ada. Menjadi hamba duit, menjadi hamba kepada kerja, hamba kepada gadget, hamba kepada hiburan, hamba kepada sukan, hamba kepada banyak benda yang hari ini manusia telah berjaya menyebabkan pemikiran manusia masing-masing duduk sujud kepada satu perkara. Sampailah menjadikan benda itu religiously, satu kepercayaan, satu keagamaan. Politik dah jadi satu agama. Bola sudah jadi satu agama. Golf sudah jadi satu agama. Semua benda-benda yang kita lihat ni, dadah dah jadi kartel, satu agama. Cara hidup, kan? Seks bebas sudah jadi satu cara hidup. Buang anak, cara hidup. Zina, satu cara hidup. Semua itu religiously. Agama is about cara hidup. So, kalau kata kita mengambil sesuatu benda yang batil sebagai cara hidup, maka kita sedang membuang yang hak daripada kehidupan kita. So, ada pula yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kan? Yang halal dengan yang haram. Digabungkan sekali menjadi satu bentuk kehidupan. Akhirnya, benda tu tertolak. Allah tolak benda tu. Allah tak terima sesuatu yang hak dicampur adukkan dengan yang batil.
Jadi kita duduk kat dunia ni sampai bila-bila pun dalam keadaan amalan kita tertolak. Okey. So ganjaran yang kebanyakan orang faham adalah pahala. Sedangkan ganjaran yang paling tinggi, paling kita akan dapat daripada Al-Quran ini sebenarnya dalam bentuk ilmu. Allah bagi dalam Quran itu semua maklumat dan detail tentang ilmu Allah sangat-sangat tinggi. Ini Allah cakap dalam surah Kahfi ayat 109. Kau ambil lah 7 lautan sekalipun nak dijadikan tinta untuk menulis tentang ilmu-ilmu Allah ini, tak cukup. Daripada zaman Nabi Muhammad 632 Masihi selepas kewafatan Nabi sampailah sekarang, ilmu Allah itu sentiasa berkembang. Benihnya datang daripada Al-Quran. Benihnya itu semua rujukannya adalah Al-Quran. Datang daripada kitab. So kalau kata kita tidak mengajar anak-anak kita ni memahami kenapa dia kena membaca Quran, untuk apa tujuan dia mewarisi kitab ini daripada kita sebagai ibu dan bapa, daripada nenek moyang kita, daripada Rasulullah SAW sendiri yang memelihara kitab ini untuk disampaikan kepada umat akhir zaman, dan benda tu dapat kat kita. Tetapi malangnya kita hanya jadikan kitab ini sebagai satu bentuk bacaan ritual semata-mata. Untuk pahala, yes, dia hanya satu ritual. Tetapi untuk kehidupan duniawi, dia mesti dalam bentuk ilmu. Dia mesti jadi satu bentuk bacaan yang jelas. Ilmu mesti menjadi satu bentuk bacaan yang jelas. Dia mesti jadi satu Quranun mubin. Dia mesti menjadi satu Quranun mubin. Kalau dia tak jadi Quranun mubin, dia tak mampu untuk menjelaskan. Surah 36 ayat 69. So kalau dia tak jadi bacaan yang jelas, dia tak jadi satu bacaan yang menjelaskan, maka apa yang kita baca itu masih lagi dalam bentuk sangka-sangka dan masih lagi dalam bentuk angan-angan. Quran tidak boleh elak. Quran dia mesti jadi satu bentuk bacaan yang mampu untuk menjelaskan. Kita nak jadi orang yang Islam, dalam masa yang sama kita mampu untuk memberikan kefahaman tentang Islam kepada orang lain. Ni kalau kita jadi orang Islam, tapi bila kita diminta terangkan tentang apa tu Islam, kita masih gagal lagi nak cerita apa tu Islam. Tanya ni, seorang-seorang. Tanya anak kita, Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa, basic things yang kita kena tahu. Tapi kalau kita gagal lagi nak memahamkan apa tu ihsan, apa tu Islam, apa tu iman, so kita pun tak tahu. Bukanlah satu bentuk yang skema, tetapi macam mana dia nak menjelaskan dengan bahasa yang mudah. Sebagai ibu dan bapa, kita kenal anak kita. So mesti kita boleh uji anak kita. Apa yang dia tahu, apa yang dia faham. Tapi kalau kita sebagai mak bapak pun kita tak reti nak korek apa yang anak-anak kita tahu, dan ada masalah. Kita tak reti macam mana nak menyampaikan, dan kita nak korek balik penyampaian kita tadi tu, boleh tak anak-anak kita ni faham isi penyampaian, baik di sekolah, baik di rumah. Okey, Nur syukur. Okey, terima kasih, nak keluar dulu, ada kelas. Boleh dipersilakan, tak ada masalah. Okey. So kita nak kena faham ni sikit-sikit, satu persatu. Kemana hala tuju kita diberikan Al-Quran, dan kemana kita nak bawa dengan kitab yang kita dapat hari ini. So anak-anak kena tahu, Quran bukan sekadar satu bacaan ritual yang kita baca hanya harapkan pada surah-surah tertentu. Inilah Al-Quran yang akan menjelaskan kepada kita beberapa perkara tentang satu, yang kita jawab, Man Rabbuka. Ni siapa yang tahu ni? Soalan apa ni? Soalan dalam kubur. Siapa pengatur? So ini adalah soalan dalam kubur. Siapa pengatur kita? So soalan dalam kubur ni, adakah kita nak jawab dalam kubur atau kita nak jawab sekarang? Allah bertanya tentang Rabb. Rabb ini adalah cerita tentang pengatur. Sebab tu wahyu pertama yang turun 96 ayat 1, Allah suruh kita Iqra bismi Rabb.
Kita kena baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab wahyu pertama dia mesti menyampaikan kepada kita tentang bicara Rabb. Ni, siapa Rabb kamu? Man rabbuka? Soalan itu ditanya bukan saja-saja Allah suruh malaikat tu tanya dalam kubur. Sebelum kita masuk kubur, kita dekat atas dunia ni, kita dah kena prepare dan kita berani nak menjawab dengan yakin. Yakin itulah iman kita. Yakin dan percaya. Kita yakin dan percaya, jawapan kita itu pasti. Pasti bukan kita sekadar pasti di mulut. Pasti dengan bentuk kerja buat. Pasti dalam bentuk kefahaman yang kita boleh tunjukkan. Kita jelaskan. Jelaskan dalam bentuk bainat. Jelaskan dalam bentuk pengabdian kita dekat atas dunia ni. That's why Allah kata, Allah bagi Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. So, konsep penghambaan. Macam mana kita mengabdikan diri? Soalan dalam kubur ni, soalan pertama sekali yang kita kena tanya. Dan kita kena yakin macam mana kita nak jawab soalan ni. Siapa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapakah Rabb kamu ni? So, kena iqra balik diri kita. Kaji diri kita. Kaji alam kita. Kaji dunia kita. Kaji kehidupan kita. Kaji di zaman kita. So, bila kita nak iqra bismi rabb, sekarang ni kita bagi satu timeline. So, dalam timeline ini, kalau kata zaman Nabi Muhammad, Nabi hidup ketika umur 40 tahun, Nabi mendapat iqra. Nabi membaca tanda kehidupan selama 40 tahun sebelum ini dalam fasa jahiliah. Nabi membaca macam mana waktu itu berlaku Baitullah yang dikelilingi dengan berhala. Islamnya sudah ada. Macam mana kita nak tahu Islam tu dah ada waktu zaman Nabi? Macam mana kita nak identify ketika zaman itu Islam sudah ada? Ada sebab sudah ada Baitullah. Islam itu sudah wujud ketika Nabi Muhammad berada di Mekah. Islam itu sudah memang azalinya bila ada Baitullah, itulah tempat di mana adanya makam Ibrahim. So, siapa tu Ibrahim? Tanya soalan, siapa tu Ibrahim? So, Ibrahim itu adalah bapa kepada agama. Apakah agama Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim adalah Islam. Dan katakanlah Ibrahim itu seorang Muslim. So, kita kena kenal asal-usul. Siapa yang nak menjelaskan kepada kita kalau bukan Al-Quran itu yang menceritakan kebenaran. Ni nak tahu benda ni, dia kena tengok daripada surah 2, 1, 2, 5, bacalah sampai 1, 3, 4. Di situ diperkenalkan siapakah keturunan. Panjang cerita dia. Macam mana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membangunkan Kaabah, membetulkan kefahaman masyarakat waktu itu, sampailah Islam itu tertegak melalui susu galuh anak cucu Nabi Ibrahim, sampailah kita dapat pada hari ini. So, kita kena baca. Waktu itu berhala sudah ada. Ada 360 berhala yang mengelilingi Kaabah. Ada 360 berhala. So, masing-masing kena faham. Okey. Ada yang kata connection tak stabil. Okey, ada yang nampakkan connection tak berapa nak okey. Okey. So, saya berharap ada lagi yang dapat memberi respon. Maksudnya mungkin ada line yang tak kena. Okey. Tapi tak apa, kita teruskan. Sebab saya dekat sini line masih okey. Okey, saya harap kita dapat selesaikan sikit saja lagi sebelum kita bagi conclusion. So, Nabi Ibrahim memang jelas dia adalah Islam. Dia adalah bapa kepada agama. Dia awal-awal lagi sudah menampakkan tentang keislamannya, di mana Allah berikan dia satu bentuk suhuf. Suhuf sambung kepada kitab. Kemudian daripada Taurat
ada kitab Injil, kemudian dapatnya Al-Quran. Ini kitab-kitab yang disebut. Tetapi ada satu lagi kitab dipanggil Zabur. Zabur ini sesuatu yang berbentuk seni. Sebab benda ni disampaikan kepada Nabi Daud. So kalau kita nak ajar kitab kepada anak kita, kita bukan sekadar mengajar mereka kitab yang dalam bentuk Al-Quran itu sahaja, tetapi kita kena cerita kitab dalam bentuk satu fasa bagaimana kitab-kitab ini sampai kepada kita. Kita kena jelas ni. Anak-anak kena tahu fasa ni dia ada satu timeline, dan timeline itu anak-anak kena tahu macam mana daripada suhuf menjadi suhuf Ibrahim wa Musa, daripada kitab Musa sampailah kepada kita sendiri. So dia adalah satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita ajar. Nampak saja macam kita ajar anak kita tentang kitab, tapi kitab yang kita sampaikan adalah sesuatu yang bersifat sesuatu bentuk yang anak-anak kita kena jelas. Anak-anak kita kena faham, anak-anak kita kena tahu, anak-anak kita kena memahami daripada mana asal usul kitab ni, macam mana dia terbentuk dan bagaimana dia boleh sampai. Itu dipanggil timeline. So timeline ni 25 Rasul dan Nabi kita kena ceritakan. Sebab umat ini berulang-ulang. Dia datang dalam bentuk sunnah 1777. Sunnah yang pasti akan berulang. Ini satu bentuk ketetapan. Sunnah yang berulang. Itu dipanggil pattern. So pattern manusia ini sampai bila-bila akan ada pattern manusia yang jahil, manusia yang zalim, manusia yang toro, manusia yang fasik, manusia yang kafir, manusia yang akan jadi orang-orang yang munafik. Dia akan kekal wujud sampai bila-bila. Okey? So bila ada benda ni, sampai bila-bila pun kita akan jadi orang yang kita akan nampak manusia ini akan terus menjadi satu umat yang akan diuji, dia akan diberikan kitab dan dia akan berikan ujian dan dia akan berikan satu bentuk di akhir zaman, satu jalan keluar. Daripada kitab juga dia akan bagi kita jalan keluar, daripada kitab juga dia akan bagi kita kefahaman, dia akan bagi kita ilmu, daripada kitab juga dia akan menampakkan sifat-sifat, sikap-sikap, sisi-sisi manusia yang akan berulang-ulang sampailah bila-bila. So di sini ujian untuk kita. Ujian untuk siapa? Untuk kita lah sebagai ibu dan bapa. Kita lah yang nak kena memahamkan anak-anak kita kenapa dia ini dilahirkan sebagai seorang Muslim. Okay? Alright. So di sini kita nak kena sama-sama cari jalan. Kalau kita cakap panjang-panjang pun nanti dia rugi, jadi sia-sia, tak semua orang akan dapat manfaat dan akhirnya ramai orang tak boleh dapat benda yang kita nak sampaikan. Okey, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan setakat ini dia bagi nampak dulu, boleh ulang balik, tengok balik sebelum ni. Okey. Memang putus terus, line tak berapa elok. Kalau macam tu kita stop recording and broadcast. Okey, memang line tak okey.